Blackpink, Nomlab. Saksikan video ni. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke channel saya. Kepada yang baru, ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Okay guys, video tutorial kita pada hari ni bukan clickbait tau. Bukan clickbait, I nak saja nak letak muka Genie from Blackpink dengan Nomlab ni. So actually tutorial kita akan belajar pada hari ni aplikasi yang akan tunjuk pada you guys ni. Sebenarnya kalau Genie were to use it, mungkin boleh menyelesaikan sedikit lah dia punya masalah yang dihadapi ni. Okay, just to straightforward she tried the food daripada this Super Ring ni, makanan ni. So after she tried this food, selepas tu masa dia datang ke Malaysia, dia pergi tu, kalau tak silap saya 7-Eleven kot. Nanti saya akan sharekan video official daripada Blackpink tu. Okay, so then tiba-tiba dia macam terkejut, wow, ada Super Ring ni. She was so excited bila dia tengok ada this Super Ring. So, apa kena dengan our tutorial kita pada hari ni? I nak share dengan you guys. Alright guys, so the first things first, saya akan tunjuk you guys, okay, cara apa yang saya nak buat. Okay, masa Genie tu, she was so excited berkenaan Super Ring ni. Cuba bayangkan, she wanted to know more berkenaan dengan Super Ring ni. So, mungkin dia tak pasti kan, dia nak buat apa. I tunjuk you the result Okay, kita kira together Alright, tengok apa yang saya akan buat Ni bukan magic trick ke apa Alright, this is I'm doing secara live. Okay, 3, 2, 1, go. Okay, tak sampai pun saya rasa 3 saat Kalau tak sampai pun 3 saat, saya akan share dengan you guys secara live. Tengok what happens is, let's get it in focus. Dapatlah kamera in focus. Okay, terus saya dah ambil gambar dah, dan terus dia dah keluar berkenaan dengan apa dia punya informasi berkenaan dengan Super Ring. Cepat dah very fast kan. Okay, mungkin you all ingat, alah, Super Ring ni produk yang biasa lah orang dah tengok. Okay, saya bawa lagi satu produk pada hari ni. This one is the second product. Saya tak jual produk ni. Okay, this is the second product I nak share dengan you guys. Saya tunjuk dengan you guys dulu. Okay, Signature Market Roasted Salted Pistachio. Okay, kali ni kita akan buat juga. Alright, in 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. Sekarang ni saya kira 3 saat. Kita tengok apa yang jadi. Saya dah ambil gambar. Tengok dia dah terus keluar dah dengan informasi berkenaan dengan roasted pistachio. Siap dia dah beritahu dah dengan harga dan dia punya link berkenaan. Okey dah. Alright guys. So, berkenaan dengan aplikasi yang kita nak belajar pada hari ini adalah Google Lens. Google Lens. So, application yang kita akan belajar pada hari ini adalah Google Lens. Okay. Sebelum kita nak go through what is Google Lens ni, sebenarnya just nak beritahu you secara secara brief berkenaan dengan Google Lens ni, ia adalah sesuatu aplikasi yang menggunakan AI teknologi. Selalu orang cerita berkenaan dengan AI ni, apa ni AI ni, robot ke apa ke kan. Okay, so berkenaan dengan AI teknologi ni, sebenarnya I just simplify untuk you guys. Sebenarnya is very simple je. AI teknologi yang dikeluarkan oleh Google sebab yang teknologi sebenarnya is quite some time dah, dia dah keluar dah. Okay, so what Google Lens is buat ni, dia akan buat is, dia akan menggunakan dia punya AI teknologi apabila bila kita scan kan produk kita. Let's say kita scan menggunakan kita punya handphone, kita ambil gambar terus, Google Lens ni dia akan check dulu. Contoh macam ni, ni apa perkataan dia apa. Okay, Signature Market. Okay, dia akan tengok, lepas tu gambar dia. Okay, selepas tu dia akan membuat perbandingan produk tu from this actual your picture dan juga di Google. Okay guys, so aplikasi yang kita akan belajar pada hari ni adalah menggunakan Google Lens. So kalau Google Lens ni, macam biasa, you all need to go adalah pergi ke Play Store. Okay, ke Play Store dan kita type Google Lens, Googlelens. Okay, Google Lens, kalau kita lihat balik, this is dia punya logo tu, Google Lens. Okay, cuma untuk pengguna iOS iPhone pengguna iPhone tu, okay, Google mempunyai aplikasi dia namakan berbeza sedikit. Dia tidak mempunyai just spesifik pada Google Lens. So you all perlu type Google. Dalam Google tu dia akan tengok the first result tu, dia ada logo Google tu. Yang tu adalah penggunaan Google Lens. Okay, so untuk Android, you all perlu lihat, you just klik pada butang open. Okay, terus kita dah buka kepada the main page berkenaan dengan Google Lens. Okay, untuk pengguna iOS, okay, once kita dah lihat balik pada the main screen untuk iOS, saya akan tunjukkan. You all tengok dekat atas tu, dekat search function tu ada logo Google Lens. Okay, so you all perlu klik pada logo Google Lens berkenaan.
Okay, once dah ada dah, so your interface akan sama je. You punya muka depan dia akan sama antara Android dan iOS. Itu je perbezaan antara cara kita nak menggunakan Google Lens ya. Okay, the next step tu saya nak share dengan you guys berkenaan dengan Google Lens ni adalah Google Lens ni mempunyai 3, kalau you tengok beberapa option yang berkenaan Okay, yang first kali saya nak share dengan you guys adalah cara untuk you all nak membuat search. Okay, cara kita nak buat search senang je. Okay, once Google Lens ni, once kita dah on dah, kita dah enable kita punya kamera. Okay, Google Lens ni akan menggunakan kamera handphone kita. So yang paling penting adalah you all dah ada produk yang dah ready dah. Okay, pastikan lighting mencukupi. Tak perlu cerah sangat, tapi make sure jangan ada dua produk macam bersama. Kalau dua produk bersama tu kadang-kadang susah sikit dia nak search. So selalunya bila saya buat adalah you all just need to hold pada the product itself. Okay, kita angkat kita punya phone tu, kita klik pada butang yang search tu, kita klik pada butang, just klik je. Okay, kita klik je, terus dia akan, so kalau you all lihat balik dekat screen I tu, dia macam ada kotak macam tu sebab dia punya AI teknologi tu sedang mencari. So dia cari everything, all the information. Kalau nampak yang bintik tu, maksud dia tengah mencari, dia tengah buat all dia punya calculation lah. Dia akan buat dia punya calculation dan terus dia akan keluarkan the result dekat bawah. So daripada result daripada bawah ni, kita boleh klik pada link atau pautan berkenaan. So contoh macam saya tengok ni, oh mini super ring pack, dia jual dekat Shopee contoh. Okay, saya boleh klik pada butang berkenaan, dia akan tanya saya terus buka di Shopee punya application atau buka di Google. Terus you all boleh dapat informasi berkenaan. So senang je kan. Okay, so same juga for the second product pun you all boleh lihat balik. Okay, so contoh kita lihat balik the same product yang tadi saya buat tu, same thing, you just ambil je, make sure dia dalam frame, kita klik pada butang search dan kita boleh lihat balik. So dalam butang search ni kita boleh lihat balik what is all the product ada kat the Google Lens itself. Okay, berkenaan dengan kalau kita tengok balik, the next apa yang belah I nak share dengan you guys adalah yang belah kanan tu, kalau kita nampak adalah shopping. So dia akan search berkenaan dengan shopping itself, atau kita boleh berkenaan dengan dining atau makanan. Okay, Google Lens ni bukan sahaja you all boleh menggunakan untuk nak search berkenaan dengan your product. Okay, so Google Lens juga boleh digunakan kalau kita ingin we nak scan kan. Salah satu contoh adalah to scan your QR code. Okay guys, so berkenaan dengan QR code pula, so cara kita nak menggunakan Google Lens ni sama juga cara dia punya proses dia adalah you just need to ambil kita punya kamera tu, kita pakai kita punya app tu, okay, kita pandang terus kepada QR code berkenaan, terus dia akan detect dia punya link tu. Okay, kita klik pada link berkenaan, terus kita boleh isi nama kita, nombor telefon kalau kita ingin menggunakan QR code features from the Google Lens itself. Dia akan detect je. So Google Lens ni dia tahu, okay, kalau QR code dia akan tunjukkan pautan link. Dia akan link berkenaan. Kalau ada produk, dia akan searchkan produk berkenaan. Okay, alright, the next features yang berkenaan dengan Google Lens, apa lagi yang dia boleh buat? Kalau kita tengok yang hujung lagi, paling hujung tu, kalau kita lihat balik on the application itself adalah berkenaan dengan translate. Boleh diterjemahkan, kita boleh buat translation translation adalah secara live. Ni adalah lagi satu one more features berkenaan dengan Google Lens. So salah satu contoh, katakanlah bila kita tengok ada bahasa yang kita tak tahu, atau mungkin kadang-kadang di belakang produk kan, so kadang-kadang mungkin in Japanese, Chinese ke Korean ke kan, kita boleh menggunakan Google Lens untuk membuat live translation. So kita boleh baca terus. Okay, so saya akan tunjuk you all guys salah satu contoh. Okay, salah satu contoh yang simple je. Contoh yang ni dalam bahasa Korean itself. Okay, saya akan letak let's say kertas ni di bawah. So apa yang you all perlu buat adalah kita klik pada butang translation. Okay, the cool part berkenaan dengan Google Lens ni, dia akan automatic detect. Dia boleh detect dah bahasa apa. So contoh yang ni adalah bahasa Korea, dia akan terus translate kepada English. Dia dah tulis kat situ. So what you just need to do, kita letak je kita punya handphone di atas, point to the translated text. Okay, so once kita dah point dah, dia akan terus keluar. Contoh for my answer ni yang ada adalah lab. Saya akan tunjuk. So contoh kalau sengit pun kita boleh tengok. So dalam ni, dalam bahasa Korea, atau bila dia dah translate ke dalam English adalah lab. Macam norm lab, LAB. Okay, so this feature sebenarnya sangat berguna, especially bila kita nak buat translation ni. Sebelum ni kita perlu ambil gambar, lepas tu dia akan buat translation. Okay, kalau menggunakan Google Lens ni, dia boleh buat live translation. Kadang-kadang dia accurate, kadang-kadang tak accurate. Kita tengok ayat dia, tengok dah. Kita kena tengok what is the sentence, kadang-kadang dia boleh detect ke tak boleh detect, atau dia size dia besar atau kecil, akan effect dia punya translation itself.
Okay guys, so itu sajalah video tutorial kita pada hari ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel ni dan juga komen pada video di bawah. Kita akan jumpa di tutorial lain. Thanks guys.